Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Okey, cikgu harap semua bersemangat hari ini untuk meneruskan pelajaran. Hari ini kita sambung lagi unit 6, pengukuran dengan tajuk isi padu. Okey, anak-anak boleh bersedia dengan buku teks muka surat 85 hingga 91. Teruskan lagi kelas hari ini bersama saya, Cikgu Ashikin. Okey, sebelum kita nak belajar tentang isi padu, kita kena tahu dia. Apa dia isi padu? Isi padu adalah besarnya sesuatu ruang yang dipenuhi oleh sesuatu pepejal, cecair atau gas. Jadi kalau satu ruang tu, apa saja ruang yang kosong ataupun ruang yang ada, jika dipenuhi oleh pepejal, cecair atau gas sekalipun, ia boleh dikira isi padunya. Okey? Okey, unit piawai isi padu ada 3 kebiasaannya. Okey. Mililiter, liter dan meter padu. Untuk mililiter yang lebih kecil. Contohnya air mineral botol kecil ataupun air kotak botol kecil. Awak boleh tengok pada botol atau kotak tersebut ada ditulis isi padu. Tengok dia punya unit mililiter. Okey, untuk liter isi padu yang lebih banyak. Contohnya refill air mineral dan botol besar dalam mesin ni. Okey. Ni satu botol ni 5 liter. Okey. Untuk sabun basuh yang botol besar ni pun satu botol ni ada 5 liter. Okey. Untuk isi padu yang lebih banyak, contohnya isi padu simen dalam lori simen ataupun lori siput ni, kita guna meter padu. Okey. Begitu juga dengan minyak ataupun air yang dalam lori tangki ni. Dia guna meter padu. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang macam mana nak mengukur isi padu kotak lohong. Kotak lohong ni, kotak kosong ni lah. Okey, contohnya kotak ni ukuran dia 2 cm tinggi, 2 cm lebar, 2 cm panjang. Okey, macam mana caranya? Kita boleh guna kubus yang mempunyai isi padu 1 cm padu. 1 cm padu tu maksudnya 1 cm tinggi, 1 cm panjang dan 1 cm lebar. Okey, jadi kotak tersebut bila dimasukkan kotak kecil-kecil ni dapatlah 8 kotak. Jadi isi padu kotak lohong yang ini tadi 8 cm padu. Okey, kita nak tengok contoh yang kedua. Okey, isi padu kotak ni, kotak lohong yang ini. Macam mana nak kira? Masih menggunakan kotak-kotak ataupun kubus-kubus kecil yang berukuran 1 cm padu. Okey, berapa banyak kotak yang kita nak gunakan ataupun berapa kotak kecil yang kita gunakan? 1, 2, 3, okey, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15. So, lapisan atas ada 15. Dia ada berapa lapis? Ada 2 lapis. Okey, 1, 2. So, bawah pun mesti ada 15. Jadi, 15 campur dengan 15 sama dengan 30. Dia punya unit tadi apa? Sentimeter padu. Okey, kita tengok lagi contoh yang lebih banyak. Contoh lebih banyak Okey. Okey, 3 contoh lagi kita nak tengok, nak kira. Okey, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mana belakang dia? 8, 9, 10, 11 belakang dia, 12, 13, 14, 15 belakang sana, 16. Jadi isi padu dia ada 16, unit dia sentimeter padu. Okey, yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sentimeter 6 cm padu dia punya isi padu. Okey, yang ini pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey. Jadi ada 14 cm padu. Okey. Ini contoh 3 contoh lagi. Senang je sebab kita kira bilangan kotak. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini dia tak ada kotak kecil-kecil. Tapi dia dah bagi siap-siap ukuran. Macam ni. Okey, lebar dia 8, tinggi dia 1, panjang dia 8. Jadi kira saja 8 darab 1 darab 8. 8 kali 1, 8. 8 kali 8,
64 cm persegi. Kenapa kuasa 3? Sebab kali 3 kali. Okey. Okey. Untuk yang kedua, sama juga. 10 tinggi darab dengan 2 lebar darab dengan 3 panjang. Okey, 10 kali 2, 20. 20 kali 3, 60 cm padu. Okey, yang seterusnya. Ini sifir. Okey. 6 tinggi 6 kali dengan lebar 6 kali dengan panjang 6. 6 kali 6, 36. 36 kali 6, 216 cm padu. Okey. Bila dia bagi ukuran, awak darab aja 3. Kalau dia bagi kotak, kira bilangan kotak. Okey. Okey, seterusnya kita nak belajar tentang isi padu cecair. Isi padu cecair pula kita nak kira. Okey, tengok. Ini lim. Lim tengok daripada atas. Dia nampak 210 ml. Ini langgi. Langgi dia tengok dari bawah. Nampak 190 je. Ini pula Aisyah. Aisyah dia nampak 200 ml. Siapa punya bacaan yang betul? Kita tengok. Bila lim tengok dari atas, dia nampak sepadu banyak. Jadi salah. Langgi juga salah sebab dia tengok dari bawah. Tak sama aras mata. Aisyah yang paling tepat kerana dia meletakkan aras mata dia betul-betul sama aras dengan meniskus. Apa dia meniskus? Okey, meniskus ialah permukaan cecair di dalam suatu bekas yang kelihatan berlekuk. Okey? Ini lekuk. Okey, sebab kat sini dia melekat kat tepi tu, air tu. Lepas tu baru dilurus kan. Okey, meniskus ialah aras air yang daripada lekuk ke lurus ni. Yang ini. Okey, ini meniskus. Okey, jadi Aisyah paling tepat sebab dia baca betul-betul aras 200 ml. Okey. Okey. Seterusnya, kita nak tengok bacaan. Bacaan kalau cecair, senang. Sebab dia guna silinder penyukat. Silinder penyukat, dia dah ada bacaan. So, kira je berapa senggat. Satu ruang yang ini ada 10. 10 senggat. Maknanya 10 ml. Okey, sekarang kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, sini 7 ml. Okey, yang ini pula banyak sikit. Tak payah kira satu-satu kecil-kecil ni. Lambat. So, awak kira 10, 20, 30. Okey, 10, 20, 30. Baru kira. Sebab 40 tak sampai kan? Okey, baru kira 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. 38 ml. Okey, yang ketiga. 10, 20, 30 pun tak sampai 40. 30, 1, 2, 3. 33. Okey, dan yang akhir yang ini 10, 20. Okey, 20 ml. Okey? Senang. Okey, seterusnya kita nak tengok pula isi padu pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata. Pepejal tidak sekata tu apa, cikgu? Okey, pepejal tidak sekata tu dia tak boleh dikira isi padu menggunakan ukuran tadi, macam kotak tadi. Okey? Dia pepejal tapi dia tidak ada isi padu yang pepejalnya tidak sekata. Contohnya batu. Batu ni bentuk dia macam-macam ada kan? Okey, begitu juga dengan pemadam. Kita tak tahu ukuran dia berapa, pemadam. Kemudian kunci. Okey, kemudian magnet. Contoh-contoh benda yang boleh kita gunakan, boleh gunakan ukur isi padu yang tidak sekata ni. Okey. Isi padu air yang tidak sekata, isi padu pepejal yang tidak sekata ni boleh ditentukan melalui kaedah sesaran air. Okey? Sesaran air ni maksudnya isi padu air yang tersesar, yang melimpah ataupun yang naik ni bersamaan dengan isi padu objek tersebut. Okey, contoh batu ni airnya bermula sini, bila masuk batu, air dia naik kat sini. Air yang tersesar ni itulah isi padu batu tersebut. Okey, ada dua kaedah macam mana nak tentukan isi padu pepejal tidak sekata. Yang pertama, kaedah sesaran air. Okey, ataupun kaedah ialah kaedah sesaran air. Yang pertama, kita ambil bacaan awal 20 ml. Okey, bila kita masukkan batu, aras air naik menjadi senang cikgu conteng lah. Okey, bila masukkan batu, aras air jadi 30.
Okey. Jadi macam mana nak kira bacaan isi padu akhir tadi 30. Okey. Okey. Bacaan akhir tadi 30. Bacaan isi padu awal tadi 20. Bila tolak dapat 10. So 10 ni adalah isi padu batu. Okey. Kaedah kedua menggunakan tin eureka. Tin eureka ni awak isi air sampai aras betul-betul nak muncung, nak keluar ni. Okey. Kemudian air yang keluar, yang masuk dalam isi padu, dalam silinder penyukat ni tadi, kita tengok isi padu dia. Ini dipanggil air yang tersesar. Isi padu air yang keluar ni lah isi padu batu. Okey. Okey, kita tengok. Ada banyak contoh kat sini. Okey. Okey, mula-mula air dia 40. Mula-mula air ada 40. Okey. Kemudian bila masuk batu, air jadi 50. Jadi berapa isi padu batu? 50 tolak 40. 10 ml. Okey, kemudian guli pula. Air mula-mula 40. Bila masukkan 3 biji guli ni, dia naik jadi 52. Jadi berapa? 52 tolak 40. Dapatlah 12 ml. Okey, kemudian yang ketiga, kunci. Asalnya 25. Okey. Asalnya 25. Kemudian bila masuk kunci, dia naik jadi 32. Macam mana nak kira? 32 tolak 25. Jadi 7. 7 ml isi padu. Kuncinya adalah 7 ml. Okey, magnet pula. Mula-mula 65. Okey, 65. Kemudian bila masukkan magnet ni ke dalam, air jadi naik sehingga 120. Okey. Mula-mula 65. Bila ditolakkan, 120 tolak 65, dapatlah 55 ml. Okey, seterusnya. Isi padu pepejal tak sekata. Saya pun tak pasti. Rasanya batu ni. Okey. Okey, 70 bila dah masuk pepejal. Asalnya 50. Jadi 70 tolak 50, 20 ml. Okey, soalan kedua, kunci mangga. Mangga ni kan, mangga, kunci mangga ni. Asalnya 35 air dia. Okey. Kemudian bila masukkan mangga ni jadi 68. Jadi berapa sesaran air dia? Kita tolakkan, dapatlah 33 ml. Okey, dia kena tulis L macam tu, L pusing tu. Okey. Okey, kemudian 62. Guli asalnya 50, masukkan guli 62. So 62 tolak 50 sama dengan 12 ml. Okey. Okey, dan akhir sekali, soalan akhir sekali, 23 tolak dengan 15. Kenapa 23 tolak 15? Okey, asalnya 15. Bila masuk batu, naik jadi 23. Jadi 23 tolak 15 sama dengan 8 ml. Bukan, 8 cm padu. Sebab kat sini dia dah tulis. Okey. Ni dia dah ada. Jadi kalau nak tulis unit, awak kena tengok dulu dalam soalan tu apa unit dibagi. Jangan pula dia bagi cm padu, awak tulis ml. Salah. Okey. Okey, cikgu harap semua orang faham dengan penerangan cikgu tadi, panjang lebar. Okey, terima kasih kerana menonton dan mendengar. Jumpa lagi minggu depan. Bye.